Dan kita mahu berbalik pada perbincangan menjelang PRN Johor ini. Saya mahu bersama dengan Mujibu Abdul Muiz, pensyarah pengajian sains pentadbiran pengajian polisi UiTM. Difahamkan kami masih lagi cuba mendapatkan Mujibu, ada sedikit masalah teknikal di situ. Jadi sebelum itu mungkin saya boleh imbas kembali kepada anda semua. Ini adalah susulan penerimaan perkenan daripada Sultan Johor sebentar tadi. Kira-kira jam 5 petang perkenan diberikan untuk Dewan Undangan Negeri Johor dibubarkan sekaligus membuka laluan untuk PRN Johor diadakan dalam tempoh maksimum 60 hari dari hari ini, 22 Januari 2022 menjadi PRN saya kira yang ketiga atau yang keempat selepas PRN Melaka, Sabah dan juga Sarawak. Saya mahu bersama dengan Mujibu yang ada sekarang ini bersama dengan saya. Saudara Mujibu, berdasarkan apa yang disebut oleh Menteri Besar tadi, Datuk Hasni, ada sedikit perdebatan sebelum ini yang mengatakan perlu atau tidak kita adakan satu lagi PRN sekarang ini kerana kita masih lagi belum keluar daripada suasana pandemik dengan varian Omicron dan sebagainya. Datuk Hasni mengatakan sebab itulah perlu diadakan kerana kerajaan negeri perlu mandat yang lebih kuat daripada rakyat untuk memastikan pentadbiran negeri berjalan dengan lancar. Pentadbiran untuk mengendalikan perkara-perkara semasa COVID-19, pengendalian pasca banjir dan sebagainya, tapi juga secara keseluruhannya untuk memajukan negeri Johor. Pendapat Mujibu? Baik, terima kasih Luqman. Saya rasa kenyataan itu mungkin dikeluarkan daripada seorang ahli politik yang melihat bagaimana kestabilan politik itu daripada perspektif parti, dan juga saya banyak melihat apa yang dikatakan tadi itu walaupun persoalannya adalah kestabilan, di mana kestabilan politik itu ialah betul lah tunjang kepada segalanya, kemakmuran ekonomi, kelicinan pentadbiran dan sebagainya, tetapi mungkin daripada perspektif masyarakat umum ada beberapa perkara yang saya rasa dipersoalkan. Ya, dalam konteks ini kenyataan Datuk Hasni sendiri mengatakan pandemik dan sebagainya itu adalah halangan bagi pilihan raya, dan sepatutnya kalau ada pilihan raya dan kukuh kerajaan itu boleh diselesaikan, ya benar, tetapi persoalannya timing itu kerana apa yang dilihat mandat itu barangkali hanya berakhir lebih kurang dalam setahun, ya, tak bolehkah tunggu sehingga pilihan raya umum. Dan dalam keadaan sekarang bila berlaku pilihan raya, katakanlah selepas perayaan Tahun Baru Cina dan juga sebelum puasa seperti mana yang dijangkakan dan bergantung kepada keputusan SPR, timing ini barangkali menceritakan segala-galanya. Bagaimana pilihan raya kalau diadakan, dia akan memberi kelebihan kepada Barisan Nasional UMNO, ya, sebagai penyandang, ya, dalam keadaan pandemik ini. Mungkin kita akan menyaksikan sekali lagi SOP yang diketatkan dalam berkempen itu akan memberikan kelebihan kepada mereka yang ada jentera dan akar umbi. Bagaimana lockdown, bukan lockdown, ya, COVID ini memberi kelebihan kerana ia membunuh motivasi pengundi barangkali untuk pulang mengundi, ya, kalau dilakukan sebelum pilihan raya, selepas Tahun Baru Cina dan sebagainya, ya. Dan juga kita tahu ada pengundi-pengundi yang berada di Singapura yang barangkali tidak akan mengundi kerana sempadan masih lagi ditutup. Jadi mungkin persoalan-persoalan ini yang ditimbulkan. Dan daripada kenyataan beliau tadi, kalau kita lihat sebenarnya memang tidak ada masalah rasanya dalam konteks kestabilan. Bagaimana kita diberitahu tadi ketika dalam mesyuarat jawatan kuasa baru-baru ini yang jadi 27, tetapi walaupun speaker Dewan itu datang daripada pembangkang, jelas memberi undi kepada kerajaan bagi memastikan bahawa kelancaran kerajaan itu didahulukan berbanding ideologi dan kepentingan dari perspektif parti. Jadi saya rasa dalam keadaan ini persoalan mandat itu tidak menjadi masalah, bajet juga sudah diluluskan. Jadi persoalannya mengapa tidak boleh tunggu sehingga mandat itu berakhir dan memberikan laluan pilihan raya itu berjalan dengan pilihan raya umum yang ke-15 kelak. Adakah ini Barisan Nasional dan UMNO mahu mengambil peluang untuk mendapatkan kawalan yang lebih kukuh ke atas Johor dan didorong pula oleh keyakinan mereka yang lebih tinggi selepas lihat prestasi di Melaka dan di Sarawak dan juga di Sabah? Adakah ini peluang yang mereka fikir mereka perlu ambil sekarang? Ya, saya rasa saya setuju dengan kenyataan itu, Luqman. Ya, seolah-olah saya melihat apa yang berlaku di Melaka menjadi semacam booster kepada Barisan Nasional, memandangkan apa yang berlaku di dalam konteks BN-PN yang memerintah di dalam konteks kerajaan Johor ini rasanya
memperlihatkan ada peluang untuk memberikan lebih banyak kerusi kepada BN dan membolehkan mereka memonopoli kerajaan, dan juga disaksikan juga di peringkat persekutuan keutuhan itu masih lagi tidak terganggu selepas apa yang berlaku di Melaka. Jadi saya rasa dengan timing yang kena dan juga kelebihan persepsi yang berlaku di Melaka itu, jadi ini barangkali menjadi motivasi kepada UMNO untuk melakukan pilihan raya awal dengan menggunakan alasan mengukuhkan majoriti dan kestabilan di sebalik segalanya. Tapi walau bagaimanapun, saya tidak mempersoalkan mengapa pilihan raya itu perlu atau tidak, kerana secara asasnya kalau dah terbubar memang pilihan raya lah perlu dilakukan. Tetapi Timingnya. mungkin saya bersetuju dengan kenyataan di luar bahawa mengapa tidak perlu tunggu sehingga mandat itu saya rasa hanya tinggal setahun ataupun setahun lebih saja untuk dihabiskan. Dua pakar yang kami temu bual setakat ini, Saudara Mujibu dan Profesor Hamidin sebentar tadi sependapat yang mengatakan bahawa mereka kurang setuju dengan justifikasi kestabilan politik yang diberikan sebagai alasan ataupun sebab untuk mengadakan pilihan raya negeri. Kita faham bahawa Menteri Besar dan juga Tuanku Sultan sememangnya dalam undang-undang itu hak mereka, tetapi dari segi justifikasinya ada sedikit persoalan di situ. Mujibu pun antara yang mungkin kurang setuju. Tapi yang penting, adakah Mujibu merasakan bahawa sentimen ini dikongsi oleh rakyat di Johor? Kerana ada sekumpulan yang setuju, ada sekumpulan yang tidak setuju PRN diadakan pada tempoh ini. Apa yang Mujibu dapat kumpul daripada on ground, daripada rakyat Johor? Adakah mereka setuju rata-rata ataupun mereka mungkin merasakan ini bukan masa yang sesuai? Saya rasa kalau kita melihat tinjauan umum lah yang dilakukan oleh rakan-rakan media termasuklah juga Astro Awani yang bertanya secara rambang, saya rasa jawapannya jelas. Kebanyakan tidak bersetuju kerana masih lagi melihat ancaman COVID-19 itu yang katanya meningkat disebabkan Omicron yang sudah pun melebihi daripada varian Delta itu menjadi concern. Dan dalam masa yang sama juga sentimen semasa terhadap politik yang tidak baik, apatah lagi selepas dipertontonkan dengan krisis bencana, bagaimana juga krisis-krisis yang lain itu, terutamanya impak ekonomi yang disumbang oleh COVID itu masih lagi tidak dibetulkan dengan baik oleh kerajaan. Jadi saya rasa motivasi untuk melakukan pilihan raya dan turun mengundi di peringkat bagi kalangan rakyat itu saya rasa tidak menjadi sesuatu yang prioriti kepada mereka. Tetapi itulah, dalam hal ini kita tidak boleh melihat perspektif itu daripada perspektif ahli politik, kerana ahli politik ini memang jelaslah hanya mahu memikirkan bagaimana untuk mengukuhkan kuasa, dan sudah tentulah dalam konteks ini cuba untuk menggunakan apa saja kelebihan yang berlaku di sebalik peristiwa-peristiwa besar seperti mana yang kita faham, tentulah bagaimana keputusan mengejut pilihan raya Melaka yang UMNO bertanding secara seluruh menang besar melebihi 2/3 mungkin akan cuba digunakan dalam konteks Johor. Dan kita juga faham bagaimana complicatednya pakatan yang bertindih di antara BN-PN di dalam Johor ini barangkali tidak memungkinkan siapa-siapa pun selesa dengan kedudukan semasa, apatah lagi dengan majoriti yang tinggal satu ini, walaupun dari perspektif majoriti saya rasa itu tidak menimbulkan permasalahan, tetapi ialah kerapuhan itu masih lagi menjadi isu, dan mana-mana menteri besar pun saya rasa tidak akan selesa seperti mana yang diakui sendiri oleh Dato' Asni, mengatakan tidak selesa dengan majoriti yang ada. Jadi inilah perspektifnya. Cuma itulah yang kita mahu persoalkan adalah kenapa perlu dilakukan sekarang, dengan mandat itu masih lagi ada tempoh setahun, tidak akan boleh tunggu dan sebagainya. Kalau di peringkat rakyat memang mereka kata mereka boleh tunggu, tapi kalau di dalam perspektif orang politik saya rasa itu sudah satu booster lah untuk mereka melakukan pilihan raya, kerana kalau tunggu barangkali timing itu sudah tidak cantik dan juga mereka sudah hilang feel good factor itu bagi memastikan keadaan semasa itu boleh memberi kelebihan kepada parti mereka. Apapun PRN akan diadakan, SPR sudah tentu akan menentukan tarikh-tarikh yang penting selepas ini, dan rakyat perlu memilih siapa kerajaan negeri mereka yang seterusnya di Johor, dan rakyat akan pilih berdasarkan apa isu yang penting bagi mereka.
dan bagaimana mereka merasakan seseorang calon ataupun satu-satu kerajaan itu boleh memperjuangkan isu tersebut. Apa isu-isu yang mendominasi PRN Johor ini? Apa isu-isu yang dekat di hati warga Johor yang akan mempengaruhi pilihan mereka pada hari pilihan raya nanti? Ya, ini satu perkara yang sering kita bincangkan, Luqman, ya. Kalau dalam mana-mana pilihan raya kecil ke pilihan raya negeri ataupun pilihan raya umum, memang isu-isu lah. Ya, saya rasa paling penting adalah isu bread and butter. Ya, mana-mana rakyat pun akan melihat kestabilan, ya, kemampuan dan juga kredibiliti kerajaan itu untuk memimpin. Jadi apa-apa yang berkaitan dengan ini akan menjadi pilihan mereka, siapapun, ya, walaupun mereka itu barangkali sudah memilih berdasarkan parti ataupun mereka itu adalah pengundi taktikal atas pagar yang melihat isu-isu. Tetapi dalam keadaan sekarang saya rasa banyak isu-isu semasa yang barangkali akan menjadi pertimbangan mereka, ya. Bagaimana kalau hari ini kita lihat isu integriti SPRM contohnya, kan, yang netizen sifatkan sebagai mini 1MDB. Mungkin itu boleh menjadi isu yang menjadi jajaan di dalam konteks Johor, ya. Bagaimana integriti yang boleh melihat isu-isu integriti yang boleh mempersoalkan kredibiliti kerajaan, ya. Bagaimana seolah-olah dilihat satu orang yang begitu berkuasa dan sebagainya. Mungkin juga isu-isu RFID, ya, isu-isu ekonomi, isu-isu yang saya rasa yang berkaitan dengan kehidupan harian rakyat dan dekat dengan warga Ya, Johor. politik selalunya bersifat lokal, tetapi kita tidak boleh elakkan bahawa dan tak boleh nafikan bahawa isu-isu di peringkat persekutuan juga akan memberikan tempias kepada sentimen rakyat di peringkat tempatan yang mungkin akan mempengaruhi politik tempatan dan juga keputusan mereka. Saudara Mujibu, terima kasih. Mujibu Abdul Muiz, pensyarah pengajian sains pentadbiran pengajian polisi UiTM.